Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Mustafa Bakri dengan Tuan Ahmad Mazlan. Alhamdulillah masih berminat. Terima kasih kepada penceramah kita Al-Fadhil Ustaz Syarul Azhar bin Murad, penyelaras pentadbiran Masjid Daerah Batu Gajah. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi dalam slot yang kedua, slot cara hasilkan video melalui aplikasi TikTok, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini mungkin ada peserta yang tak dapat masuk, mungkin ada jemputan jamuan raya, memandangkan hari ini adalah hari yang terakhir dalam bulan Syawal. Esok kita sudah masuk 1 Zulkaidah. InsyaAllah tuan-tuan, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Syarul Azhar bin Murad, penyelaras pentadbiran Masjid Daerah Batu Gajah, untuk meneruskan sesi yang kedua pada petang ini, insyaAllah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, bismillah. Terima kasih ucapkan kepada Fadhil Ustaz Azhari. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, pertama sekali yang saya hormati host kita pada hari ini, iaitu pada Ustaz Azhari. Yang saya hormati pada Ustaz Amir Sufri Nizam dan seluruh peserta yang dirahmati Allah sekalian, daripada Zoom dan daripada Facebook juga. Baik, alhamdulillah, kepada Allah SWT kita dapat sambung kita punya khusus kita pada hari ini, iaitu khusus dalam kita nak mengenal pasti ataupun nak menguasai apakah itu TikTok. Baik, alhamdulillah. Jadi pada awal saya telah berkongsi kepada semua, iaitu berkaitan dengan apa pentingnya kita belajar TikTok ni dan apa kelebihan yang ada pada medium ni. Dan saya telah kongsikan pada sesi yang pertama. Dan sesi pertama juga saya ada kongsikan berkaitan dengan bagaimana kita nak setting account kita jadi akaun yang betul, supaya bila mana kita post video ataupun dipanggil kalau ringkasnya VTT, video TikTok, dia akan lebih tinggi ataupun lebih ramai tontonan berbanding kalau kita setting akaun kita dalam keadaan yang salah. Baik. Jadi petang ni alhamdulillah, petang ni kita akan sambung iaitu tentatif kita. Minta Ustaz Azhari untuk benarkan saya untuk ni lah, untuk kawal skrin, sebab saya tak boleh nak share skrin. Oh, sekejap. Okey, baru boleh dah. Sebab tadi tiba tersekat. Okey, jadi petang ni insya-Allah kita akan sambung 2 sampai 4 petang. Kita akan sambung cara hasilkan video terus dari TikTok. Jadi petang ni saya nak ajar daripada A to Z. Mana kata daripada kita mula macam mana kita nak rekod video, daripada mula sampailah kita post video. Ilmu ni sangat mahal lah. Kalau terlepas pada petang ni memang sangat-sangat rugilah. Sangat-sangat rugi, sebab saya nak ajar daripada mula, kita daripada buka aja aplikasi TikTok tu, sampailah kita rakam, sampailah kita nak post. Semuanya ada cara dan kaedah dia. Semuanya ada cara dan kaedah dia. Kalau kita betul ikut cara yang betul, insya-Allah kita punya video ni mudah untuk FYP ataupun untuk viral. Okey, baik. Jadi pada petang ni saya akan cerita itu sampai habis
Dan tugasan mungkin saya akan ulang balik sahaja sebab saya dah cerita dah tadi. Okey, tuan-tuan yang perempuan yang dirahmati Allah sekalian, mana kepis ni? Okey, oh sini hilang, saya mencari. Jadi petang ni kita akan masuk skrin boleh nampak TikTok nampak depan tu. Jelas, nampak. Okey Alhamdulillah. Okey. Jadi sebelum saya share skrin untuk ajar tuan-tuan dan puan-puan step by step, kita tengok dulu sedikit slide. Tak banyak pun, ada 2 je. 2 slide saja. Iaitu yang pertama iaitu berkaitan dengan TikTok. Okey. Jadi kat sini kita nampak bukan nak tengok robot tu ya. Ini ialah paparan. Paparan selepas kita menekan button tambah di TikTok. Ada button tambah tu, nanti saya akan tunjuk depan ni. Dan saya tak tunjuklah yang button tambah tu. Jadi ini adalah dipanggil skrin yang pertama. Skrin ni makna kata kita belum start record lagi. Belum start nak record lagi, baru buka. Baru buka, kita tak start lagi nak record video apa-apa, kita tak start lagi. Jadi kat sini kita nampak, ini paparan dia. Dekat bawah ni kita nampak ada 4 benda. Ya, boleh tengok Yang pertama ialah kamera. Kamera ni ialah kita sebab kalau pakai handphone dia ada kamera lah. Okey, yang kedua story. Yang ketiga template. Yang keempat live. Okey. Kamera ni kita akan guna untuk merakam lah. Untuk merakam nanti. Tapi saya parking di story sebab story pun boleh juga. Story cumanya beza rakaman biasa dengan story ialah story video kita akan kekal lama. Mana kata kita post, dia duduk situ je lah selagi mana kita tak delete ataupun kita tak private kan dia. Tak ada masalah. Tetapi story ni hilang Okey. Tetapi story ni dia macam kita post story WhatsApp. Dia ada tempoh dalam masa sehari saja. Video kita ke ataupun gambar kita post tu dia akan keluar, maknanya dia tular lah. Dalam sehari saja, lepas tu dia akan hilang. Dia akan hilang masuk mana? Masuk ke privacy kita. Masuk ke privacy kita saja yang boleh tengok. Itu story. Itu beza kamera bila kita rakam biasa mungkin lagi ramai, mungkin tak payah delete. Tapi bila story ni dia ada tempoh masa dia hanya dalam 1 hari 24 jam. Okey. Baik, yang seterusnya template. Apa benda template ni? Template ni ialah contoh template ataupun apa-apa yang diberikan oleh TikTok. TikTok bagi kita template, kita boleh gunakan. Cumanya saya tak galakkan sebab kita ni newbie. Newbie ni kita ni masih baru di TikTok. Ni template ni selalunya yang banyak gunanya artis-artis. Artis-artis ni dia dah naik tinggi dah. Dia post apa saja orang suka. Berbeza dengan kita pun orang tak kenal pun. Kita post orang pun tak layan sebab dia tak sesuai untuk kita. Jadi template ni kita boleh abaikan untuk sementara. Nanti tuan-tuan dan puan-puan dah naik memang follower pun dah ratusan ribu juta, bolehlah guna template di bawah ni. Dan yang seterusnya, yang button ketiga ialah live. Live ni dia akan ada bila mana follower kita mencecah 100,000 1,000 orang. 1,000 orang live ni. Di bawah ni live ni dia akan ada bila kita ada 1,000 orang. Tapi kalau tak ada, maknanya tak ada lah. Jangan tak carilah ustaz mana pi button live saya. Jangan cari pula sebab memang tak ada kalau kurang daripada 1,000 follower. Jadi sebab tu saya suruh buat task tadi tu untuk kita tarik 1,000 follower yang terawal. Sebab di dalam live ni banyak kelebihan dia. Kita boleh guna untuk bisnes, kita boleh guna untuk kita grow ataupun kita engagement dengan kita punya penonton. Kita boleh guna macam-macam untuk live ni.
Dan live TikTok ataupun live daripada Facebook berbeza. Live TikTok ni lebih mudah dan lebih senang nak buat duit. Orang bagi gift saja dah boleh dapat duit. Sebab tu kadang-kadang kita tengok TikToker duduk berlawan, suruh lawan bagi orang gift tu untuk apa? Untuk sebenarnya untung kepada TikToker tu. Sebab dapat gift tu dapat duit. Dan harga gift tu pun dia ada harga-harga dia. Berapa banyak yang bagi, tengok dia punya nilai dia tu. Sebab tu seronok juga kalau bila ada live ni. Senyap-senyap bila kita live tiba-tiba ada. Siapa nak bagi, kadang 100, 200, siapa nak bagi waktu kita live. Tapi kalau contoh kita buat untuk masjid lagi senang. Kita duk iklan guna live ni. Lepas tu kita kata masjid nak buat tandas, tapi tak cukup dalam 30,000 lagi. 30,000 lagi. Jadi mohon sahabat-sahabat untuk boleh bagi. Bagi 30,000 bagi kita cukupkan sebelum tarikh sekian-sekian ni. Boleh pakai bagi gift, nanti saya tukarkan gift ni kepada duit. Contoh. Contoh gitu. Itu function live ni banyaklah. Okey. Jadi seterusnya di sini ada button effect. Effect ni TikTok memang banyak bagi dalam ni. Kita boleh gunakan button ni sebenarnya. Dan boleh gunakan mengikut kesesuaian. Janganlah pula bila ustaz kita tengah berceramah ni. Berceramah kita guna efek rama-rama keluar depan. Rama-rama keluar depan. Tak kena lah. Tak kena. Bila kita berceramah tiba-tiba pula ada pula macam-macam efek pelik-pelik. Efek yang tidak sesuai. Sebab sepatutnya kita guna efek ni biarlah bersesuaian. Memang efek dia banyak. Dia boleh buat pilihan nanti. Saya akan tunjuk nanti. Tapi kita kena pilih biarlah berasas maknanya mengikut kesesuaian. Takkanlah ustaz pun contoh Ustaz Wadi tengah ceramah, tiba-tiba pula rama-rama keluar depan pula. Tak sesuai lah. Okey, baik. Dan yang seterusnya di sini, di tengah ni, ini adalah button record. Button record. Okey, kat sini lah yang saya beritahu. Pada button ni, sekarang saya tunjuk ada berapa minit. Dia ada 4 jenis. Iaitu 15 second, 30 second, 60 second, ataupun 1 minit dan 3 minit. Itu untuk saya. Tapi untuk tuan-tuan dan puan-puan tak pastilah berapa yang dapat. Okey, yang seterusnya ini ialah upload. Upload ni apa dia? Upload ni ialah satu button yang mana kita nak ambil daripada handphone kita. Cuma saya tak galakkan sekarang ni untuk akan datang. Mana kata kita dah rakam siap, kita nak masukkan dalam ni. Tapi untuk sekarang saya galakkan untuk kita rakam menggunakan aplikasi TikTok sahaja. Okey. Yang seterusnya ini foto. Maknanya boleh letak foto banyak-banyak, boleh video dan teks kat sini. Nak tulis saja pun boleh. Okey. Dan yang seterusnya ni ada button pangkah. Pangkah ni untuk apa? Untuk cancel. Kalau kata kita tak nak rakam, tak jadilah rakam, pangkah aja. Okey. Yang ni add sound. Add sound ni kita nak ambil lagu. Untuk peringatan tuan-tuan dan puan-puan, di TikTok ni sangat menjaga berkaitan dengan lagu. Dia mengelakkan kita daripada menggunakan copyright lagu. Contohnya kita convert lagu dekat YouTube ke, dekat Facebook ke, kat mana-mana. Lepas tu kita letak sebagai background sound kita dekat TikTok. Jadi bila TikTok dapat detect, dia akan mute kita punya video. Itu akan jadi rugilah. Bila mute, suara kita pun hilang dengan lagu-lagu tu pun hilang. Sebab itulah bila kita nak guna lagu, guna je lagu yang TikTok berikan. Sebab TikTok lagunya banyak. Banyak sangat-sangat. Kita boleh cari nanti. Okey. Selesai untuk sound. Jadi sound ni untuk permulaan, untuk skrin yang pertama, bagi saya tak sesuai. Kita sesuai letak selepas kita skrin yang kedua, iaitu selepas kita rakam. Oh, sesuai letak lagu. Hanya sesuai. Ni awal-awal ni tak apa. Abaikan je dulu. Okey. Yang seterusnya, button ni. Apa ke nama ni? Okey, button ni ialah kita nak swipe, nak tukar. Nak tukar daripada kamera depan kepada kamera belakang. Kita nak tukar. So, boleh. TikTok bagi untuk kita tukar. Yang saya guna ni kamera belakang. Kamera belakang. Okey. Boleh ya?
Yang seterusnya button flash. Okey. Flash ni dia boleh guna bila mana kita guna kamera belakang sahaja. Kalau kata kamera depan selalunya tak boleh guna. Sebab flash selalunya dia ada di kamera belakang sahaja. Jadi nak guna boleh ni. Okey, yang seterusnya ada gambar jam ni, timer. Timer ni untuk apa? Timer ni ialah untuk kita bagi masa dalam 3 ke 5 second untuk kita standby depan nak rakam ni. Sebelum kita rakam, dia bagi 3 second untuk kita standby. Lepas tu dia akan berdetik lah. 3, 2, 1, rakam. Macam tu. Nanti saya tunjuk kawan. Kawan saya tunjuk ya. Okey, jadi itu timer. Manakala kita nak 5 second, 5, 4, 3, 2, 1 baru dia mula record. Tapi kalau yang pro selalunya dia terus je. Dia tekan je terus. Dia tekan terus record. Boleh juga. Okey. Seterusnya filter. Filter ni macam sama dengan efek lebih kurang lah. Nak tapis-tapis, nak bagi cantik sikit ke, muka ni gelap-gelap, kita nak cerah sikit ke, tambah bedak ke. Sebab itulah untungnya perempuan. Untungnya perempuan sebab apa? Sebab kalau contoh dia tak sempat nak make up, make up tak sempat, pakai filter saja, automatik cantik. Macam kita, muka mungkin kadang-kadang muka kita ada jerawat-jerawat sikit, kan? Bila guna je filter, bersih. Macam orang kata flawless. Flawless muka kita bersih insya-Allah. Okey, yang seterusnya speed. Speed ni tujuan dia apa? Bila kita record, kadang-kadang kita ni cakap lambat. Assalamualaikum. Hai, rasa lambat benar. Jadi kita nak cepatkan percakapan kita, kita naikkan speed dia. Naikkan 1 ke 2 ke, ataupun kita buat satu video tutorial. Tutorial kita unboxing ke apa-apa kotak ke, kita buka rasa lambat video tu. Jadi kita boleh cepatkan. Cepatkan video tu jadi berapa yang kita nak kelajuan dia. Okey, yang seterusnya beauty. Jadi beauty ni ni pun sama. Dia boleh cantikkan. Mana kata kalau gelap kita boleh cerahkan muka kita. Dan last sekali Q&A. Q&A ni tujuan dia apa? Tujuan dia macam yang saya buat ada tadi waktu kelas awal tadi, macam mana kita nak jawab pertanyaan orang. Jadi kita ambil pertanyaan orang tu dekat Q&A ni, kita boleh ambil dan nanti dia akan keluar pada skrin ni nanti. Skrin ni kita boleh baca lah apa benda orang tanya kita. Ini untuk skrin yang pertama. Ada sebarang soalan? Okey, tak ada ya. Tak ada, kita masuk skrin yang kedua. Okey, buat beza. Skrin yang pertama dan skrin yang kedua sangat-sangat berbeza. Skrin yang pertama sebelum saya rakam. Sebelum saya rakam. Skrin yang kedua setelah dirakam. Tak kisahlah rakam apa lama kan. Setelah dirakam, dia akan keluar contoh macam ni. Paparan dia macam ni. Okey, yang pertama kita tengok dia tulis adjust clip. Adjust clip ni untuk apa? Kalau contohnya kita punya video terlajak panjang ke, terlebih nak potong ni ke, ada bunyi ke, kita nak buang. Itu dia. Dia punya adjust clip tu kita nak adjust, nak potong tengah ke macam mana ke. Okey. Yang kedua ialah dipanggil template. Ni template macam yang ni lah, macam yang tadi juga sama. Yang seterusnya kalau kita nak tambah teks. Teks nak tulis apa-apa? Tips makan yang baik, makanan yang baik. Contoh, tulis sikit. Tulis ambil teks dia dan tulisan semua tu dia boleh ubah. Sekarang saya tunjuk untuk tutorial dia. Okey. Yang seterusnya stiker. Di TikTok banyak stiker. Jadi search je nak pakai stiker apa-apa, dekat ni boleh letak. Cuma tu saya kata stiker pastikan bersesuaian dengan topik yang kita nak bincangkan. Janganlah kita letak stiker ustaz tengah ceramah ni, video ceramah, tapi stikernya kartun tengah berlari ke apa ke, tak sesuai lah. Mana mengikut kesesuaian. Dan yang seterusnya efek, kesan.
kesan apa yang kita nak tambah dalam video kita, boleh nak tambah contohnya nak lambat slow motion ke, ataupun nak ada salji ke, macam mana ke, macam-macam kesan boleh. Dan yang seterusnya filter, ini filter macam tadilah kan. Dan seterusnya voice. Voice ni contohnya kita rakam, contoh kadang kita rakam kenduri kahwin ke, kita tak sempat nak bercakap, kita tak sempat bercakap, kita nak tambah voice. Jadi kita boleh tambah voice ni. Habis tu yang seterusnya noise ni untuk apa? Untuk elakkan bunyi yang kurang menyenangkan. Dalam kita rakam video, dalam cakap, kadang-kadang ada bunyi-bunyi yang tak berapa kita berkenan, yang mengganggu video kita. Jadi boleh tekan noise ni. Dan yang sebenarnya yang ni ialah untuk apa? Untuk cantikkan juga. Muka kita kurang cerah, jadi kita boleh guna untuk cerahlah muka kita ni. Dan yang seterusnya privacy setting. Ini privacy setting ni yang macam saya ajar tadi. Saya ajar kita punya peserta tadi. Privacy ni makna kata kita standby, kita punya video ni nak post untuk everyone ke, ataupun seorang-seorang, ataupun kita saja yang boleh tengok. Jadi kita boleh setting dekat privacy setting. Okey, baik. Setakat ini, ada lagi tinggal bawah. Dan seterusnya dua button. Dua button di bawah ni. Satu, bila mana kita dah okey semua, kita boleh terus share dekat your story. Dekat story kita. Tapi kalau kita tak nak share dekat story, kita boleh tekan next untuk ke page yang seterusnya. Maknanya untuk kita post video. Maknanya tak nak jadi story, kita post video. Okey. Setakat ni, ada sebarang soalan ataupun ada yang tak berapa faham ke? Sebelum kita masuk ke praktikal. Mudah aja, kita praktikal terus. Kita akan buat daripada awal, kita akan jumpa balik skrin yang pertama, ataupun daripada page saya yang pertama yang memang tak ada apa-apa. Sampailah kita jumpa skrin macam ni, dan seterusnya kita akan masuk skrin ni, dan kita akan masuk skrin ketiga, dan sampailah kita post video. Itu untuk petang ni. Lepas post video, selesai kita punya kelas kita pada petang ni. Senang ya. Okey, baik. Kalau tak ada, kita boleh teruskan. Saya akan share skrin pada ni. Dan saya akan share skrin untuk memudahkan lagi lah. Okey, semua dah dapat ya? Saya dah share skrin dah tu. Saya perasan ada orang follow saya, terima kasih. Ada kita punya sahabat-sahabat kita. Yang saya terkejut ni, ada yang follow saya. Ustaz Kamal Izzat pun ada follow saya. Masya Allah, seram masa nak balat nak ni. Follow back tu. Okey, baik. Jadi, bila kita masuk ke page TikTok, kita akan dapat macam ni lah. Page yang orang kata apa, standard. Standard, ni page saya lah. Okey, page yang standard, yang kosong. Jadi macam mana kita nak create satu video yang orang kata apa, yang ni lah kita nak buat. Kita nak create satu video. Jadi cara dia yang pertama, semua dah bersedia ya. Cara yang pertama ialah kita klik di sini. Button tambah ni. Button tambah ni kita klik. Okey. Kantor saya. Okey, saya terbalikkan. Okey. Nampak lain. Di dalam page lain, di dalam tu lain ya. Okey, jadi nampak muka saya ni. Dan saya dari tepi lah set ni. Okey, nampak. Jadi kat sini kita nampak kamera. Macam saya tunjuk tadi, kamera, story, template, live. Ni live. Ni bentuk bila mana kita nak live. Dia akan keluar macam ni. Ni live lah. Dan live pula dia terbahagi pula. Live dia terbahagi pada tengok device camera, mobile gaming. Contoh. Satu lagi live studio.
Live studio. Tak apa, itu kalau dah ni lah. Kalau dah dapat live nanti baru ni. Okey, terkeluar pula. Okey, jadi sekarang ni saya nak ajar macam mana kita nak mulakan rakaman. Kita dah sampai page yang pertama ni ataupun skrin yang pertama yang macam saya ajar tadi. Dan skrin yang pertama kita dah nampak dah macam mana. Okey. Jadi kita nak record, kita akan ambil gambar kan. Kita akan ambil masa timer ni. Kita boleh pilih timer. Saya ada 15 second, 60 second dan 3 minit. Saya ada pilihan tu. 15 second, 60 second, 3 minit. Jadi sekarang ni kita nak fikir apakah isu yang kita nak bawakan ataupun apa yang kita nak kongsikan dalam TikTok ni. Apa yang kita nak kongsikan dalam TikTok ni. Jadi mungkin kita boleh ambil, kalau saya nak selamat saya ambil 3 minit sebab nanti boleh potong. Kalau 15 second, saya takut tak sempat nak bercakap. Tak sempat nak bercakap lagi susah. Jadi saya ambil dalam 3 minit contoh. Saya ambil 3 minit dan saya nak mula rakaman saya. Saya nak mula, jadi sebelum saya mula rakaman saya, kita tengok balik yang skrin tadi yang saya tunjuk tadi. Kita ni tak pro. Kita bukan seorang yang hebat dalam rakaman. Kita nak ambil timer. Ni. Timer ni, kita tekan timer tu dan dia ada pilihan. Bukan 5, 10. 3 second atau 10 second. Kalau saya pilih 10 second, jadi saya akan tekan start countdown. Start countdown, dia akan detik 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nampak. Dia akan rekod macam ni. Dia akan rekod macam ni. Jadi kita boleh bercakap lah. Cakap. Oh, lupa idea. Boleh pause. Tekan je skrin di sini. Boleh pause kejap. Boleh pause kejap. Terus balik. Sambung balik apa benda kita nak cakap. Kita cakap tuntang-tuntang, kita cakap lagi. Cakap. Lupa lagi. Pause kejap. Dia boleh banyak kali pause. Betul, kita cakap lagi, sambung lagi kita cakap. Kita cakap apa benda kita nak cakap. Contohnya macam yang task yang saya bagi tadi, dan kita nak cakap pengenalan kita. Pengenalan kita, siapa kita, apa niche kita, kenapa kena follow kita. Kita kena tahu betul. Okey. Jadi selesai kita record. Okey, nampak ni ya. Selesai record. Saya pun tengok semua okey lah. Maknanya tak perlu nak tambah filter, muka dah flawless. Muka dah flawless, tak perlu tambah beauty, tak perlu tambah soalan ke orang tanya pun tak perlu. Okey, jadi saya pun tekan right ni, ujung ni. Tekan right ni. Saya dah okey dah, maknanya video saya okey, saya terus tekan right. Tapi saya kalau contoh nak efek lah kononnya. Nak efek dia akan macam-macam lah. Boleh buat pilihan lah. Pelik-pelik keluar lah efek. Dia efek ni macam-macam ada. Contoh dia kalau kita rasa nak main tepuk Quran. Saya suka main tepuk Quran. Saya ambil Quran contoh. Quran. Okey, tepuk. Okey, sambung ayat Quran contoh. Kita nak guna tadi. Saya ambil contoh macam ni. Nampak? Kita nak rakam sambung ayat Quran. Kita gunakan efek yang ada. Efek yang ada pada TikTok ni. Kita gunakan contoh. Saya try, saya tekan. Lepas tu dia bagilah sambung ayat Quran. Okey. Dia berhenti pada Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, contohlah. Mana kata banyak efek dalam TikTok ni sangat-sangat banyak. Kita boleh godek-godek, kita boleh tengoklah yang mana yang bersesuaian dengan kita. Ini salah satu efek yang saya gunakan. Dan bila kita dah rasa okey,
kita dah rasa macam video kita ni sangat-sangat dah puas hati lah. Dah puas hati dah, kita jangan letak sound lagi. Sound, relax dulu. Dan kita pun tengok yang lain pun dah okey, tak perlu dah. Dah tak perlu dah nak tambah apa-apa dah. Okey. Kita pun tekanlah right. Oh, Ustaz Fajar, suara tak dengar Ustaz. Suara Ya. Ustaz Fajar tak dengar. Okey, sebab dia auto apa? Auto bercakap yang dalam video saya ni. Okey, jap. Suara saya dengar tak? Suara saya dengar tak? Dengar. Okey, jelas. Jelas. Tak dengar. Tak, video-video yang ni Ustaz share di handphone kan? Macam mana nak pause lah? Sekejap. Okey, baik. Sebab video dia tak boleh nak berhenti. Video dia tak boleh nak berhenti, jadi saya terus tekan skip. Dekat edit ni. Okey, jap. Kita boleh terus tekan ni. Okey. Saya nak senyapkan dia senang kan. Tadi bila kita sampai kat sini, kalau kita nak adjust klip, kita tekan adjust klip dan kita boleh potong. Laju masuk skrin ke? Baru masuk. Okey. Kita nak adjust klip tadi kat mana? Dekat ni, adjust klip ni. Kita boleh adjust klip ni dan kita boleh potong yang mana yang kita tak nak. Yang mana yang kita tak nak, kita boleh potong. Tapi perasan tak? Yang mana rakaman kita, setiap kali kita berhenti, dia akan dah siap potong dah. Setiap kali kita berhenti, dah siap potong dah video kita. Setiap mana yang saya pause tadi, dah siap potong. Makna kata dia ada 4 frame. 4 maknanya 4 susunan tu. Jadi kalau contoh kita nak potong satu video, kita akan tekan pada ni, pada yang dia punya skrin ni, dan tekanlah split ke, tekan split dan delete yang depan tu. Dia akan mula dengan yang mana yang kita nak. Sama juga kalau kata kita nak tambah tulisan ke, nak tambah lagu ke, nak tambah efek ke, nak tambah overlay ke. Overlay ni untuk apa? Overlay bawah ni untuk apa? Overlay bawah ni untuk kita nak, contohnya nak letak gambar. Dekat saya ni saya nak letak satu gambar. Contoh saya nak letak gambar saya satu. Jadi saya boleh overlaykan dia, saya letak gambar saya. Contoh. Overlay, letak gambar kat atas. Dan bawah ni timer overlay gambar berapa lama kita nak letakkan di dalam TikTok ni. Berapa lama gambar ni nak wujud. Kalau kita letak panjang, maka sepanjang perjalanan kita ni adalah gambar. Tapi bila dah ni hilang, nampak situ. Dia akan hilang. Dia akan hilang daripada radar kita. Okey, saya delete overlay tu. Okey, maknanya dah siap kita tengok mana yang kurang tadi, yang mana yang kita nak potong tadi, edit tadi kita dah buang, semua tu kita dah buang. Jadi kita save. Bila save, kita tengok read down semua. Okey. Sebab dia tak boleh nak ni, sound dia asyik bunyi je. Mana kata selepas selesai skrin yang kedua tadi. Macam mana saya nak pause kan ni? Saya tak berhenti tak bercerita ni.
Okey, tak apalah. Jadi bila dia daripada skrin yang pertama, kita akan masuk skrin yang kedua tadi untuk editkan ni. Yang skrin kedua ni. Saya share jap. Okey. Keluar Ustaz Azhari. Skrin yang kedua. Okey, dia akan keluar macam ni tadi. Skrin yang kedua, jadi kita boleh masuk adjust. Okey, keluar. Kita boleh masuk adjust clip ataupun semua yang kita boleh edit untuk kawal suara kita semua. Untuk kawal daripada contoh kalau noise reduce ni untuk bagi suara kita ni lebih clear dan kita tak ada gangguan bunyi. Yang ni semua kita dah gunakan dah. Gunakan dalam nak adjust video tadi tu. Okey. Jadi selesai skrin yang kedua, kita nak masuk skrin yang ketiga. Skrin yang kedua, setakat ni kalau ada soalan bagi tahu terus. Bagi tahu terus sekiranya ada soalan, lebih mudah, lebih mudah lagi sebab saya takut ada yang tertinggal. Skrin yang kedua. Okey. Dekat sini, ni skrin yang ketiga, maknanya selepas kita dah edit pada skrin yang kedua tadi, selesai dah yang kita edit, kita tekan next. Bila tekan next, kita dapat paparan ni. Contoh tadi, ni bila nampak ni, saya tekan next. Tak post. Sekejap Dan pula dia post terus pula bila masa saya nak post. Sekejap Okey. Dia post pula saya punya ni. Bila salah post, jangan terus delete tau. Jangan terus delete. Bila kita delete, bahaya sangat-sangat. Mana video dia tak keluar ni. Sekejap saya nak buang yang video tadi. Okey, tak apalah. Sekarang saya privatekan dia. Okey. Jadi ada hilang. Okey. Jangan post lagi sudah. Dia akan keluar skrin macam ni. Bila keluar skrin macam ni, kita takkan nak terus post kan? Takkan nak terus post. Mestilah kita boleh share, kita boleh tulis sesuatu input, kita tulislah apa-apa sahaja berkaitan dia. Maknanya tulislah. Contoh kita video berkaitan apa? Tips penjagaan ataupun tips makanan yang baik. Kita tulis kat sini. Tulis je apa-apa. Tips makan, contoh kan. Okey, baik. Jadi bila kita tulis, takkan tulis tips saja. Jadi kat sinilah kita nak kena tulis sedikit berkaitan dengan contohnya kita ada hashtag kita. Hashtag kita bina hashtag kita. Contohnya hashtag, contoh hashtag siapa? Hashtag saya guna nama saya. Nama saya sendiri, Ustaz Ojar. Tengok. Hashtag Ustaz Ojar. Berapa ramai dah? Ada 2.2 million view. Mana kata dah ada 2 juta orang tengok. Hashtag Ustaz Ojar. Itu permainan hashtag lah. Ataupun hashtag tips makan. Ada juga. Tips makan. Nampak kat sini? Tips makan. 49.2 million juta. Ini tujuan dia hashtag ni supaya apa? Supaya video kita ni boleh dinampak oleh ramai orang. Sebab tu kita guna hashtag yang berkaitan. Cara nak kata apa? Nak tengok hashtag apa yang viral. Contohnya yang sebelum ni. Sebelum ni kita menghadapi situasi raya.
Yang mana situasi raya yang kita dapat pada tahun baru yang mendatang ni, dia buat kita jadi mana kata ramai orang yang tertunggu-tunggu. Bila raya ni, bila raya kena raya diawalkan ke dilambatkan ke? Alhamdulillah video tadi private rupanya. Okey. Raya ni diawalkan ke dilambatkan ke? Jadi kita pun tak tahu, keliru. Cuma siapa yang pandai dia akan ambil manfaat tu, kan? Manfaat contoh video yang saya buat nampak ni. Dan video yang saya buat saya menggunakan hashtag yang betul. Hashtag yang betul, contoh tengok. Naik tak? Nampak tak? Tak nampak eh? Kat sini tak nampak, dia tak naik. Nampak Ustaz, nampak. Nampak hashtag tu tak? Nampak. Okey, nampak. Okey, nampak di bawah tu, hashtag yang saya gunakan nampak di situ, inspirasi raya. Di situ nampak. Sebab time ni memang orang tengah nak tahu bila raya ni. Jadi saya gunakan persoalan ada hamba Allah ni, persoalan dia tanya saya, kan, hari raya ni 21 ke, 20 ke, 22. Jadi saya tak adalah menjawab buat bijak. Mana kata kita jawab berdasarkan ilmu, kita bagi tahu dia tarikh sekian baru tengok anak bulan. Selepas tarikh sekian barulah akan diumumkan oleh Maha Besar Raja-Raja. Dan cumanya video ni video trending pada waktu tu. Tontonan video saya 834,000 orang tontonan. Kita dapat tengok sini yang share 2,290, yang like 34,700, yang komen dalam 705 orang, yang buat favorite, ini favorite iaitu 3,300, ni 3,331 orang. Mana kata ramai sebab video ni tengah trending. Maknanya hashtag ni pun tengah trending. Kita gunakan hashtag, saya guna inspirasi raya, hashtag gaya raya. Maknanya mana nak dapat hashtag ni? Mana nak dapat untuk kita guna pakai? Saya ada guna lagi inspirasi Ramadan, hashtag Lailatul Qadar pun. Ini antara hashtag yang pada waktu saya post video ni, hashtag ni tengah trending. Hashtag ni tengah trending. Cara dia mudah je. Okey. Cara dia tuan-tuan semua boleh pergi ke, kita lari tajuk sikit. Kita boleh pergi ke Google, boleh pergi ke Chrome ke Mozilla ke apa ke, boleh pergi dan tulis TikTok Creative Center. Sekejap, saya back. Dan tulis TikTok Creative Center. Ni. TikTok Creative Center. Untuk cari hashtag apa yang tengah viral, lagu apa yang tengah trending sekarang ni, supaya kita dapat tempias-tempias dia dalam kita buat video tu. Dapat tempias pun jadilah. Okey. Jadi boleh tulis TikTok Creative Center untuk kita cari hashtag yang terbaik. Hashtag yang memang tengah viral. Lepas tu cari sini, tekan. Tekan dekat situ, tekan keluar paparan macam ni. Lalu sekarang ni kita nak cari apa? Kita nak cari hashtag yang paling viral sekarang ni. Nampak tu? Hashtag yang paling viral sekarang ni, yang okey kita ambil lah, yang tak okey kita buang lah. Okey, iaitu hashtag AI. Sebab apa hashtag AI? Sebab sekarang ni ramai anak muda dia suka ambil satu template dalam TikTok yang mana dia letak muka kita ni boleh ubah jadi kartun AI ni. Memang nampak smart lah. Smart. Ada yang jadi, ada yang tak jadi tu lawak juga ada nampaknya. Tapi memang hashtag ni tengah trending. Nampak dia punya anak panah di bawah ni, dia tengah trending ke atas. Dan yang kedua, vendor pemah ni tak tahulah apa dia. Scan double lah, ni pun tak tahu.
AI art, AI ni sama berkait, 4 ni berkait Mortal Kombat, ini gaming rasanya ni. Mortal Kombat yang terbaru. Ini antara yang ni lah, sebab sebelum ni raya kan, tapi sekarang ni dia bukannya ni lah. Nah, kita tengok sini, saya tekan tadi, tekan 3 titik, pergi ke hashtag. Hashtag kat sini. Nampak AI sekarang ni yang pertama, Sugar Crush dengan apa ni? AI style. Maknanya sekarang ni tengah trending di TikTok iaitu berkaitan dengan AI. Jadi kita ustaz ni tak tahu lah macam mana nak masuk dengan AI ni. Mungkin boleh tunjuk muka kita yang smart, letak di gambar TikTok, letak dan boleh AI kan muka kita. AI ni nak terang susah sikit lah. Cuma macam kita buat profile picture tadi pun, kita gunakan aplikasi AI juga. Sebab dia buang background kita yang belakang, dia buang background kita dan dia jadikan kita satu profile picture yang cantik. Satu profile picture yang cantik. Okey, itu kalau apa nama hashtag. Waktu yang saya buat tu hashtag raya lah. Hashtag inspirasi raya, hashtag Lailatul Qadar, hashtag apa lagi, gaya raya. Maknanya waktu tu viral. Tapi waktu sekarang ini. Jadi kita kena rujuk-rujuk lah. Kalau ada berkaitan dengan ni, kita letaklah hashtag ni. Kalau tak ada berkaitan, tak payahlah kot. Tak payah, kita guna hashtag yang berkaitan dengan kita. Dan lagu pun kita boleh cari juga. Ini lagu yang popular sekarang ni. Lagu yang top sekarang ni, kita tengok ada 3 lagu. Banyak lagi sebenarnya. Cuma ni yang trending sekarang ni. Cuma lagu saya nasihatkan, kalau nak pilih, carilah pilih lagu yang bersesuaian. Jangan kita main hentam saja. Main ambil je lagu tahu apa maknanya, jadikan background muzik video kita. Jangan. Jadi kita tengok juga, cuma kalau kata lagu ni bersesuaian, kita boleh ambil sebab lagu-lagu ni tengah trending. Lagu-lagu ni tengah trending. Itu cara dia. Jadi ini kalau kata kita nak tengok hashtag dan lagu yang bersesuaian. Hashtag tadi dengan lagu yang bersesuaian. Mungkin selepas akan datang bertukar apa yang lain pula yang trending dia. Jadi benda ni tak sama. Dia tak sama kekal itu dia trending, tak. Dia akan berubah mengikut masa dan zaman. Dia akan berubah. Okey. Jadi kita kembali pada video tadi. Saya menggunakan hashtag yang bersesuaian pada waktu tu. Jadi tontonan video saya boleh dapat cecah 834,000 orang. Tak sangka pun sebenarnya. Dan tak sangka, tapi ramai yang tengok. Kalau kita nak tengok data, boleh tekan more data ni. Nanti bila kita dah buat video, kita akan dapat tengoklah more data ni. Boleh tekan more data ni dan dia akan keluar. Dia akan keluar ni data kita. Data kita nampak orang tengok, average yang tengok. Nampak bukan ramai pun. Sebab kita dapat tengok berapa ramai yang tengok, berapa saat je. 24.4 saat je. Itu maknanya orang tengok. Dan pada waktu ni, saya boleh dapat cecah 7,896 follower. Saya tak perlu follow orang. Tapi sebab video saya trending, kejap saja dalam masa sehari je ni kot, one day ago, 7,896 dalam masa sehari sahaja. Dan ni analitik di bawah ni, kita tengok dia punya lonjakan dia ni memang tak boleh nak bincang lah. Waktu ni saya punya handphone memang tak lalu lah. Tapi sekarang ni dia menurun lah. Dia menurun sikit sebab baru ni saya tak sihat. Dia memang saya stop sikit buat video. Jadi dia berturun sikit ke bawah. Okey. Jadi nak tengok pula viewers kita, orang yang tengok kita, tengok average. Average yang tengok kita sini, okey. Average yang tengok lebih kurang lelaki, perempuan seramai 42 orang yang tonton video.
lelaki seramai 58%. 42%, 58 maknanya ramai peminat lelaki berbanding perempuan lah saya. Okey. Average umur pun kita boleh tengok orang yang tengok video kita. Average umur kita tengok video saya lebih kurang yang paling ramai ialah pada usia 25 hingga 34 tahun. Jadi orang muda yang ramai follow saya. Dan orang muda 34 ke 18 yang kedua sampai atas, maknanya umur 55 tahun ke atas pun ada, dan 7% yang tonton. Dan video saya yang itu cecah sampai ke Singapura dan Indonesia. Singapura dan Indonesia. Malaysia memang 98% lah. Cuma video tu dia cecah Singapura ada 1% dan Indonesia pun ada 1%. Dan kalau kita nak tengok city ataupun bandar yang tengok, boleh tekan city dan kita tengok di sini ada di Kuala Lumpur, Putrajaya, Puchong, Batu 12, Kuala Nerang, Kajang. Maknanya ini ramai yang orang tengok. Orang tengok video saya, maknanya orang Perak bukan tak ada tapi kurang. Kurang. Okey. Jadi ini kalau tengok analitik. Analitik ni bila kita dah ada video. Dan bila kita dah ada video, baru boleh kita check kita punya analitik kita ni. Kalau kata video kita viral, dan dia akan tunjuk kita punya video ni siapa yang tengok, dekat mana kawasan orang tengok, apa sebab orang tengok, berapa ramai, berapa usia dia, semua ada sekali. Okey, jadi kita kembali pada bila mana kita nak post video ni, hilanglah saya punya video. Saya ambil lah video saya mana-mana. Okey. Nampak contoh. Tapi saya dah tak pakai dah, saya dah post video ni. Saya letak tajuk jangan lakukan perkara ini, haram hukumnya. Nak kata apa? Tajuk kita ni memperanan penting dalam kita punya nak post video ni, sebab tajuk ni lah dia boleh menarik minat audien. Dan minat audien nak tonton. Kenapa tak boleh lakukan? Haram pula tu hukum dia. Baik. Sebab tu saya buat gini. Dan kadang-kadang dalam DC tak ada pun cerita haram apa, haram halal tak ada pun. Cuma nak bagi tarikan. Tarikan kepada audien supaya tonton video kita. Jadi saya letak waktu tu. Yang ni video draft saya. Saya letak pada ni. Okey. Jadi bila kita letak, maknanya selesailah hashtag. Kita letak semua, kita letak selesai. Dalam apa 2200 patah perkataan kot, tak silap 220 kot, 220 patah perkataan dalam ni, dalam iklan ni, dan dia akan keluar pada video yang kat bawah nanti. Dia akan nampak kat situ. Okey, jadi kita dah selesai tulis di sini. Di sini kita selesai. Kita nak tulis pula di ruangan sini. Di sini selalunya orang tertinggal. Orang tertinggal, betul tanya, Ustaz macam mana Ustaz tulis banyak-banyak tu? Contoh dia, saya pergi balik draft. Okey, saya suka pakai hijau ni. Contoh ni saya buat. Inilah tajuk dia. Daripada dulu sampai ke bawah pun tetap ada juga hijau tu, tak ada berubah. Itulah saya punya tajuk, title saya, semua warna hijau. Tak ada kena-mengena apa-apa ya. Okey. Jadi kita nak buat tadi, kita nak tulis juga macam tu. Bukan itu saja, buat macam-macam ada boleh. Macam-macam boleh. Macam-macam boleh. Cara dia ialah, okey. Cara dia kita select cover kat sini. Cara dia ialah select cover. Okey, nampak? Select cover. Kemudian kita boleh pilih kita nak gambar yang mana. Contoh kita tak nak pakai cover ni, kita nak ubah cover yang lain. Tak nak pakai cover hijau ni, hijau yang saya ni tak nak. Kita nak ubah cover lain. Dan kita boleh pilih di bawah ni yang saya goyang tu. Yang saya gerak bawah tu boleh pilih. Dan kita nak pakai cover ni contoh. Boleh ubah. Nak pakai cover ni? Boleh. Nak tukar? Boleh. Nak tukar cover ni terpulang, boleh pilih cover apa-apa. Dan dia akan muncul tadi di skrin awal kita tadi tu. Kita boleh pilih. Nak ubah tulisan. Nak ubah. Okey, contoh nak letak mana? Di atas, bawah, semua boleh.
Lepas itu pula gambar kita rasa yang mana yang sesuai. Kita nak letak sini, okey. Tak nak tutup muka, boleh letak atas. Tak nak cara tulisan yang tutup muka, macam ni, boleh juga. Nak besar, zoomkan dia. Zoom kecil, zoom besar, pakai dua jari ni. Pakai dua jari, zoom. Nak zoom dia ke, nak kecil ke, supaya lebih nampak. Contoh. Contohlah, okey. Ni untuk contoh kita nak letak tajuk tadi. Bila dah siap setting, okey, puas hati. Kan, puas hati. Kita dah puas hati. Video depan pun puas hati. Okey, save. Dia akan berada di sini depan dah. Dia dah berada di depan. Dia berada di depan, so kita dah tak payah pening dah. Nanti bila kita post, dia akan ada di tajuk awal kita. Macam yang video saya buat tadi. Contoh tadi saya buat, video saya buat tadi. Macam saya buat, nampak? Dia akan berada di ni depan ni. Page kita. Kita suka pakai hijau je lah. Dia akan keluar ni. Sebab kalau tukar-tukar saya pun tengok tak berapa nak cantik kalau tengok. Tapi bila sama, ni saya ubah sikit. Video saya makan dia. Ni sebab video review produk lain sikit. Review produk saya pakai tulisan lain. Nak bagi nampak kita punya produk tu makan tu sedap kan. Jadi itu yang itu yang saya buat ni. Dan video-video produk kebanyakan saya hide kan. Saya privacy kan, sebab apa? Sebab kontrak sudah habis. Kan, kontrak sudah habis, tak perlu sebarkan video dia. Contohnya saya pernah berkolaborasi dengan Das Abdul. Das Abdul tahu kan, yang bantal tu. Yang bantal tu. Jadi memang dapat bantal free. Jadi kita dah buat video dia, video yang dia minta, kita buat selesai je, simpan lah. Letak private video dia. Private kan video dia. Sebab dah habis dah kita punya kontrak tu. Kontrak dan ya saya. Soalnya boleh tak buka video? Contoh video yang sedia ada kan? Boleh tunjuk contoh. Video salah satu lah. Salah satu. Dia sebab suara tak ada kan? Oh. Suara tak ada kan? Tak apa, nanti. Kita tak settle lagi, tak selesai lagi. Okey. Kita balik pada skrin kita yang apa nama tadi? Skrin kita yang ni nak post dah ni. Sebab last di hujung ni post. Sama ada pilihan dua kita. Simpan ataupun post. Simpan draft ni jangan risau, tak hilang. Kalau Facebook jenuh mencari kalau draft kat mana kan. Tapi kalau TikTok ni ada. Di mana? Di tepi sekali tadi. Okey. Jadi sebelum kita post, kita boleh check. Kita nak tag kawan kita ke apa, boleh tekan. Boleh tekan nak tag kawan-kawan kita ke, boleh. Lepas tu kita nak masuk location. Location kat mana kita pergambaran kita. Contoh nak letak di mana, di si putih perak, tekan. Dia akan keluar waktu di video nanti. Okey. Ni add link ni kalau kata ada produk. Contoh kalau kata ada produk, bolehlah add link. Contoh saya tekan, boleh masuk live event ke, add link ke untuk di sini. Kalau ada produk tapi tak ada, tak payah. Jadi kat sini, ini yang privacy. Kita setting. Everyone can view this post. Yes. Kita tekan, kita pilih everyone. Sebab kita nak post video, kita nak post dekat semua orang. Kita nak post kat ramai. Jadi kita tekan everyone. Jangan tekan only me. Kalau only me, seorang saja, kita je yang boleh tengok. Ataupun jangan tekan friend. Friends kita saja, kawan kita saja yang boleh tengok. Jadi rugilah. Video yang boleh lonjak jutaan view tapi kita tak gunakan. Sangat rugilah. Okey. Jadi seterusnya kita akan tengok pada more option kat sini. Jangan post lagi. Kita tengok more option. Dekat more option ni dia tulis allow comment. Mana kata kita allowkan komen ni supaya bila orang tonton, dia ada nak komen sesuatu, dia boleh komen. Dia nak komen ataupun nak tanya soalan ke,
kita boleh gunakan soalan yang dia tanya tu untuk kita post video. Okey. Yang seterusnya ialah allow duet. Ini contoh selalunya yang MC ni, yang pakar MC kan, suara yang bagus-bagus ni dia buat duet. Tapi selalunya allow je duet. Dan allow je, biar kalau contoh video kita orang nak duet, dia tak semestinya nak berdua. Kadang-kadang duet ni jadi berdua gambar kiri kanan tak. Dia bila kita allow duet ni, contohnya orang nak guna video kita sikit, betul nak kupas, boleh juga dia allow duet ni. Yang seterusnya allow stitch ni, mana orang nak potong ke boleh juga. Seterusnya allow stiker. Ni kalau nak berbagi stiker ke, dan boleh kita benarkan. Dan okey. Yang seterusnya, boleh gerak. Yang seterusnya, ini bisnes lah. Bisnes ni tak perlulah brand, content, and ads. Kalau kata kita ada buat bisnes, kita boleh allowkan, kita boleh benarkan TikTok untuk authorize kita punya account. Untuk kalau kata dia nak buat jadi iklan dia kita benarkan. Itu pun salah satu teknik untuk cepat naik juga. Tapi kita tak ada kita bukan buat video produk ataupun video berkaitan dengan marketing. So tak perlu. Okey. Seterusnya add to playlist. Ni kalau ada playlist macam saya. Kalau tak ada, abaikan, memang tak ada. Dia takkan keluar add to playlist, memang tak ada. Okey, ni yang penting yang kita kena buat sebelum kita post, iaitu allow high quality upload. Dekat sini kita kena tekan enable. Jangan disable lah, enable. Kita kena tekan sebab bila kita post yang video kita yang paling berkualiti. Mana kalau kita guna rakam sampai 4K dia punya resolution dia. Sampai 4K 1080 pixel, memang cantik dah gambar. Gambar cantik, tapi kita tak tekan button ni. Masuk dalam TikTok ibarat kita post gambar atau post video dekat WhatsApp. Macam mana rasa dia, macam mana gambar dia jadi tak cantik, jadi kabur blur. Sebab kualiti. Rugilah handphone mahal-mahal kita post video pakai low quality. Sebab tu kita nak guna, biarlah guna yang high quality lah, yang ada kualiti yang baik video. Okey. Yang seterusnya save to device ni terpulang. Terpulang kita nak ada ataupun tak ada, terpulang. Kalau kata kita post video auto save, tekan ni. Kita nak video kita di save. Tapi kalau tak nak, disable je. Ini tak ada ganggu apa. Yang ni tak ada ganggu apa. Kalau tak nak, disable je. Kalau nak, enable. Tekan on. Tapi kalau tak nak, tutup saja. Supaya bila kita post, video yang kita post dalam TikTok ni dia tak save dalam kita punya phone. Sebab kadang-kadang terlalu banyak sangat save pun kadang-kadang membuatkan handphone kita hang juga, jadi berat. Jadi berat, baik kita ni tak save ya, senang. Sebab dalam TikTok dah ada lah, tengok TikTok je lah. Okey. Seterusnya ialah ni dia. Allow to generate caption. Kita nak tak TikTok generate caption kita, mana kata kalau kita tak ada subtitle dalam TikTok boleh generatekan kita punya cakap kita ni, dari segi bercakap keluar subtitle kat bawah tu. Boleh, hebat, canggih sekarang ni teknologi. Kita boleh allow sajalah, senang. Allow pada sebelum nak post ni, allow supaya TikTok boleh generate kita punya caption kita nak bercakap tu, dia boleh generate ada subtitle lah. Dia masuk memang kemahal lah. Yang seterusnya, bila kita allow caption ni, kita nak dalam bahasa apa? Nak dalam bahasa apa? Bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke? Apa yang kita cakap? Saya tak ada lah bahasa Inggeris apa, bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Melayu kita cakap.
Okey, baik. Audience control ni tak perlulah. Ini kalau kita nak control baru kita tekan. Okey, jadi bila kita selesai semua kan je pangkah, nampak kita dah nak akhir, nak post dah. Maknanya kita dah ikut step by step. Dari mula kita rakam sampailah kita nak post ni. Kita dah ada step by step. Dan dekat sini kita perasan dia ada tulis share to WhatsApp, Facebook, Messenger, Facebook dan Telegram. Kalau ada lagi lain tak pastilah. Jadi kita boleh juga kalau kata nak share after kita post video, kita nak share ke medium yang lain. Contoh ke Facebook ke Telegram ke WhatsApp ke. Boleh tekan je yang salah satu. Dia tak boleh tekan serentak. Dia kena tekan salah satu lah. Dan salah satu kita boleh tekan ni. Salah satu untuk kita post. Okey. Jadi setelah kita selesai semua daripada A to Z kita dah quality. Sebab TikTok lepas post tak boleh edit dah. Tak boleh edit kecuali edit privacy je. Daripada everyone kepada only ke itu je. Tapi bila kita dah post, kita dah tak boleh nak edit. Sebab tu dia ada bagi draft untuk kita semak betul-betul dulu sebelum kita post. Semak betul-betul sebelum kita post. Jadi bila kita dah selesai semua A to Z ni selesai, kita boleh terus tekan post. Tapi saya tak tekan post lah. Saya simpan ke draft balik. Nampak kat situ, bila kita simpan draft, ada di draft dan draft tu duduk di mana? Draft tu duduk di sini je. Ada di sini draft. Kalau kita punya page kita, page TikTok kita, cara nak pergi ke profile kita. Page profile kita, tekan profile yang kat bawah ni, dia akan ada di situ. Okey, profile kat situ, mana kata di hujung ni lah page kita. Page kita yang kita edit tadi, yang kata kita tak post lagi, inilah dia di sini duduk dia. Kalau nak cari nanti tekan balik dan boleh sambung. Sambung kita punya ni. Okey, ada apa-apa soalan ke? Laju sangat ke ataupun sebarang kemusykilan sepanjang penyampaian saya daripada A to Z ni? Ustaz Azhari faham InsyaAllah. Ada soalan tuan-tuan? Boleh kemukakan soalan tuan-tuan. Boleh buka mic tuan-tuan masing-masing. Jika ada soalan nak tanya, InsyaAllah kita ada masa lagi dalam 40 minit ni, InsyaAllah. Okey, saya rasa faham semua ni. Saya rasa faham semua. Dia punya perjalanan dia step by step tadi. Dari mana kita nak mula, dari mana kita nak rakam, sampailah kita nak post video tu. Perjalanan tu memang kadang-kadang mula-mula agak kekok. Tapi bila kita ikut step by step yang macam saya ajar ni, insya-Allah dia tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Dan kalau kata tak faham lagi nanti ada something yang buatkan rasa Ustaz perlu pertanyaan, tanya je. Ustaz Azhari ada, saya ada, insya-Allah kita bantu sampai berjaya. Sebab kita tak nak kelas kita pada hari ini melalui gitu saja, biarlah ada input dan bila mana yang masuk ni dia terus faham. Dia terus faham sebab kita ada task nak buat lagi ni. Kalau kita tak faham macam mana nak buat task nanti? Nak buat task. Task tadi ada 4. Ada 4 task tadi. Jadi 4 task tu
kalau dapat buat 4 task tu memang terbaik lah. Memang terbaik. Tapi kalau kata tak sempat masa, cukup 2 task sahaja. Satu, pengenalan diri. Yang kedua, pilihlah yang mana yang rasa mudah untuk tuan-tuan buat. Yang pertama tadi iaitu berkaitan pengenalan diri. Yang kedua berkaitan dengan doa. Yang kedua berkaitan dengan doa. Yang tiga berkaitan dengan isu semasa. Yang keempat ialah berkaitan dengan niche tuan-tuan. Niche tuan-tuan yang mana ikutlah terpulang nak buat niche apa-apa berkaitan dengan tuan-tuan. Jadi 4 tu kalau dapat buat 4 lebih baik, kalau tak dapat 2 pun sudah memadai. Sudah memadai, buat video tersebut dan hantar ke dalam grup, jangan hantar video tapi hantar link saja. Mana kata siap je video terus post. Terus post dekat TikTok. TikTok tuan-tuan, dan ambil link video tersebut, share di dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita, dan insya-Allah esok kita akan tengok. Kita akan tengok sama-sama dan kita bedah video tu dan kita ambil untuk pengajaran kita lah. Okey. Jadi setakat ni mesti ada soalan juga. Ada yang mesej saya, dia tanya, Ustaz bila waktu yang sesuai untuk post video? Bilakah waktu sesuai untuk post video? Okey, dulu saya waktu mula-mula saya berkecimpung dalam TikTok ni. Mula-mula dulu memang saya akan cuba untuk inilah. Ya. Tak keluar. Saya cuba untuk cari saya punya masa bilakah yang paling sesuai. Masa bilakah yang paling sesuai, saya cuba cari. Tapi pada mulanya memang agak gagal lah kan. Maknanya kita pun cari masa bila ni yang sesuai. Sebab TikTok ni tak tentu. Dia tak tentu kita punya engagement kita, yang manakah yang paling sesuai, kita tak tahu. Cuma cara dia mudah saja. Tuan-tuan boleh post sahaja pada bila-bila masa. Antara dia pada waktu pagi, 7 pagi, 12 tengah hari, 7 malam, 12 malam. Pukul 11 malam. Maknanya 12 tengah malam lah. Pagi 12 tengah hari. Maknanya 4 waktu ni kita cuba post. Dan bila mana selepas post tu, kita boleh tengok analitik tu. Yang manakah yang paling ramai tontonan. Sebab tu saya kata, lain orang, lain dia punya engagement, dia punya TikTok. Cuma boleh cuba waktu-waktu yang saya cadangkan. 7 pagi, 12 tengah hari, 7 malam, 12 tengah malam. Boleh cuba. Sebab waktu saya tak boleh bagi, kena post pukul 7, insya-Allah FYP, insya-Allah viral. Itu tak boleh lah. Kalau macam tu tak boleh. Dia waktu depend pada kita. Kita cuba post. Sebab tu kita tepat kena waktu, memang itu follower kita tengah ramai, insya-Allah. Dan video kita pula cantik, mana kita orang tengok memang tarik minat orang tengok ni, insya-Allah kejap saja akan naik. Insya-Allah besok saya akan sharekan tips macam mana nak cepat famous dekat TikTok ni. Tips macam mana nak cepat famous dekat TikTok ni. Sebab tu kalau tengok orang yang main TikTok ni, dia bukan dah lama. Paling lama pun mungkin setahun lebih dah. Macam saya pun belum sampai setahun lagi pun saya bermain dengan TikTok ni. Tak sampai setahun pun
Tapi alhamdulillah follower tu lebih pada cukup dah. Lebih pada cukup. Sedangkan bila kita main di Facebook, di Instagram, di YouTube, nak dapatkan follower yang seramai yang macam tu memang agak mustahil lah. Agak mustahil sebab kita ni bukan siapa-siapa. Lainlah kalau kita ni artis ke, kita ni ustaz yang terkenal ke, duduk di platform mana pun dia akan naik. Dia akan naik. Tapi kita ni biasa-biasa saja. Kita nak bina personal branding kita sendiri. Tak perlu bantuan orang lain. Kita nak perlukan personal branding kita sendiri. Jadi inilah platform yang terbaik, iaitu platform TikTok. Antara platform yang terbaik untuk kita membina personal branding kita. Orang tak kenal sebelum ni siapakah Ustaz Azhari. Jadi bila mana ada di TikTok, orang kenal, oh Ustaz Azhari. Pakar dalam masakan, contoh. Pakar dalam ilmu sekian-sekian. Orang kenal dah. Sebab apa? Sebab video pendek yang Ustaz Azhari buat ni menyentuh jiwa, perasaan orang tonton. Ustaz Azhari buat satu video berkaitan dengan storytelling. Mana kata cerita, penceritaan. Orang suka cerita. Jadi bila dia dengar, orang akan layan dan orang akan follow. Orang akan follow kita rapat-rapat. Maknanya kita pun bila orang follow, janganlah kita abaikan dia pula. Kita engagement dengan dia. Maknanya kalau dia komen di dalam kita punya video, kita engage dengan dia. Maknanya kita balas. Balaslah peminat kita nak mesej tu. Takkan kita tak balas. Kita balas komen dia supaya engagement kita dapat. Macam di Facebook, kalau kita balas komen, orang komen kita balas, perasan tak dia akan up balik kita punya post ke atas balik. Dia naik balik. Macam tu juga dengan media sosial yang ada sekarang ni. Kalau orang sanggup untuk bagi komen, bagi like, share video kita, takkan kita tak sanggup untuk sama-sama support semula. Sebab yang untungnya siapa? Yang untungnya kita. Yang untungnya kita. Bila orang tu komen, balaslah dengan komen yang positif. Balaslah komen yang positif. Kalau kata kita pula pergi ke TikTok orang, komenlah komen yang positif. Dengan adanya kita di dalam TikTok orang, mungkin akan membuatkan kewujudan kita di TikTok ni disedari. Itu yang kita nak. Kewujudan kita kat TikTok ni disedari. Dan alhamdulillah, saya pun tak adalah seramai mana follower saya, tapi kadang-kadang bila kita pergi satu tempat orang tengok kita, ini Ustaz Oja ke? Ini Ustaz Oja ke? Alhamdulillah. Bila orang kenal ni mudah sikit nak minta diskaun. Mudah sikit nak minta apa-apa. Dan mudah nak mesra. Mesra kita ni. Itu antara dia lah. Dan bila ramai kenal kita, kita boleh gunakan follower yang kita ada ni untuk bantu lebih ramai orang. Salah satu contoh, saya pernah buat satu kempen yang sebelum ni. Saya buat kempen, kejap ya, saya bagi Ustaz Azhari kata nak tengok video kan. Nak tengok video, jadi saya buka TikTok menggunakan menggunakan komputer lah. Saya buka TikTok menggunakan komputer. Okey, sekejap ya. Saya nak share screen, minta suara ada lah. Okey, sekejap. Okey, saya share. Boleh share kat masa? Screen.
Okey, boleh ada. Okey, Ustaz Azhari dengar suara, ada ke tak ada, itu je. Okey, saya buat kempen infak ni, dan Okey, ada. kempen ni saya serahkan pada Masjid Si Putih lah, masjid tempat saya, sebanyak ni boleh tengok. Ada suara ke? Ada tapi tak kuat. Tak kuat. Boleh Ustaz kuat sikit. Tak dengar juga. Boleh. Tak dengar. Suara tak dengar. Oh, Suara tak dengar. suara tak dengar ke? Kau boleh kuat sikit je. Oh, suara dia tak dengar ya? Oh, tak dengar. Dia sebab mungkin ada setting ni kot. Setting dekat audio kita ni kot. Ada? Pun tak dengar juga. Saya dengar. Tak dengar sini. Tak apalah Ustaz. Tak dengar pun tak apalah. Tengok gambar lah, video. Suara Ustaz Ujo pun tak dengar. Suara Ustaz Ujo tak dengar. Suara Ustaz Ujo tak dengar. Saya tutup mic tu. Ustaz Ujo buka mic. Okey. Okey, jelas. Okey, dengar. Okey, tadi tak ada suara pun minta maaf lah sebab nak tunjuk tadi cuma suara pula dia ada problem sikit. Tengok video okey dah. Itu antara contoh. Okey, ni antara contoh. Ni video memang tangkap tak dirancang. Video tangkap tak dirancang, memang kita handphone pun memang saya pegang sendiri. Cuma saya gunakan voice over. Suara datang kemudian. Suara datang kemudian maknanya kita rakam dulu. Lepas tu suara baru ni. Dan homestay ni saya cari kutipan dia cari lagi 170,000 dan saya tak pasti dah sekarang ni berapa dah. Ini yang video saya buat sebelum ni, dan ada satu lagi saya dah serahkan. Saya dah serahkan sumbangan tersebut menggunakan TikTok juga. Video lebih kurang ni. Saya serahkan sumbangan ni. Saya serahkan kepada masjid untuk ni. Maknanya berkait yang saya dapat ni melalui TikTok. Melalui TikTok. Bukannya saya pergi masjid-masjid, saya minta, bukan. Tapi melalui TikTok, menggunakan medium TikTok, saya iklan macam ni, saya masukkan dalam live dan saya buat, dia boleh dapat hasil dia tak banyak. Lebih kurang ni RM1,135 menggunakan TikTok sahaja. Saya menggunakan TikTok sahaja boleh mencapai jumlah ni. Saya tak guna aplikasi, saya tak minta orang lain, tak ada. Tapi menggunakan TikTok sahaja. Jadi bila kita ada guna TikTok ni, yang saya kata, kita manfaatkan medium yang ada ni untuk kita bantu mana yang boleh. Saya mungkin banyak ni je saya mampu. Mungkin tuan-tuan, perempuan semua ada lagi handal, lagi hebat dalam bercakap ataupun dalam berkempen ni. Dan insya-Allah saya rasa 1,000 ni nampak sikit sangat. 1,000,000 pun tidak ada masalah. 1,000,000 pun tak ada masalah untuk berkaitan dengan kalau kata nak buat kempen video-video macam ni lah. Ni saya buat. Ustaz Amir nak cakap apa-apa tu? Okey, tapi bila kan
Maknanya kita boleh buat juga. Kita boleh buat daripada video yang biasa ni, kita boleh jadi luar biasa kalau kata kita dah ada nama personal branding kita. Kita dah ada personal branding kita boleh minta contohnya kalau kita buka di TikTok, kita tulis founder misi. Kan? Founder misi memang dia buat berkaitan dengan kutipan je. Ada masalah, ada baby ni ke kan, baby ni sakit, perlukan 90,000 contoh ataupun 9 juta ke, dia minta, dia buat iklan apa semua. Memang dia target itu saja dan niche dia pun niche berkaitan sumbangan. Daripada orang tak kenal dia sampailah orang kenal dia dan dia memang uruskan untuk sumbangan. Itu memang kita nampaklah benda tu. Dan bila dia naik, dia pun naik, orang kata tadi TikToker famous lah kan. TikToker famous, ramai yang artis-artis ataupun yang mana yang founder-founder yang kaya dia jumpa dengan founder tadi tu, misi tu, dia berjumpa, dia bagi duit. Setakat 100,000, sejuta tu sekejap ke. 9 juta kutipan sekejap je dapat. Macam tu dia juga. Sebab tu saya kata pentingnya medium ni dan pentingnya bila kita belajar TikTok ni supaya kita tak ketinggalan kan, benda yang kita mudah nak buat duit tapi kita tak perasan. Kita tak perasan, rugi sangat. Rugi sangat. Sebab tu kita perlu ada praktik, kita ada teori, kita ada ilmu, lepas tu kita praktikkan. Tambahan pula sekarang ni masjid saja banyak yang nak buat renovation, banyak yang nak buat macam-macam perubahan sebab kita dah mula sekarang ni dah nampak masjid ni bukan sekadar untuk tempat kita semayang saja, tapi masjid boleh digunakan macam-macam. Jadi boleh jadi one stop center. Kita boleh pakai jadi macam-macam di masjid. Sebab itulah kita perlukan perubahan dan setiap perubahan yang kita perlukan duit. Perlukan duit. Dan perlukan duit tu sebenarnya mudah saja, dia tak takut sangat buat masjid ni. Dia mudah saja tapi perlu kepercayaan orang. Orang nampak bila orang salurkan duit pada masjid, masjid gunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk masyarakat juga. Di maknanya gunakan kembali duit yang masyarakat bagi. Itu yang kita nak. Bila kita ada medium ni, yang kita nak biarlah dia jadi yang media yang terbaik untuk kita. Dia banyak lagi lah. Kalau ni paparan dalam laptop. Dalam laptop dia nampak lain sikit lah. Tapi dalam handphone, kebanyakan kita guna handphone sebab handphone ni dia ada dengan kita. Dia berada dengan kita. Rasa nak shoot video, letak je depan. Nanti besok saya ajar macam mana kita nak buang background video belakang kita. Sebab kalau kita buat video, contohnya buat video di dalam kereta, kita buat video background belakang gambar seat kereta. Kat situ TikTok akan tengok kita ni kurang profesional. Dan kat kita ni dalam situasi yang tak sesuai untuk rakam. Sebab kita tengah mandu ke, benda yang bahaya. Yang mungkin boleh membuatkan TikTok sekat kita punya video. Ataupun salah satu lagi contoh, kalau kita buat live, kita dah ada 1,000 follower dah, kita nak buat live, tapi tiba-tiba kita tak perasan, kita tengah buat live, anak kita ada di belakang. Tiba-tiba live kita kena sekat. Itu antara puncanya juga. Memang TikTok cukup jaga sebab TikTok ni kalau kita lihat 18 tahun ke atas baru boleh masuk dalam dunia TikTok ni. Maknanya yang bawah ni kalau ada tipu mungkinlah, tapi susah. Dapat detect, TikTok dapat detect, kena ban lah account. 18 tahun ke atas maknanya sesuai sangatlah untuk kita masuk dalam ni, dan dia cukup jaga. Cukup jaga dari segi macam-macam lah. Dari segi video cukup jaga. Sebab itulah kalau kita nak kenal kawan kita,
kita boleh tengok melalui TikTok. Macam sebab apa saya kata gitu? Sebabnya kita buka TikTok dia, kita tengok apa yang muncul di FYP dia ataupun di your page dia. Kan kita buka TikTok, kita tengok apa yang muncul di depan dia. Kan? Sama yang di for you dia, apa yang muncul? Saya segan lah buka, orang keluar lain pula. Okey, di page dia tu apa yang keluar. Jadi kalau kita tengok apa yang keluar kat situ, itulah dia suka. Maknanya kawan kita suka tengok apa. Kalau kata keluar ceramah Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz apa Habib Umar, Habib apa semua. Oh, dia ni suka tengok ceramah ni. Dia keluar ceramah. Tapi kalau keluar lagu ni, lagu. Oh, dia ni suka tengok lagu. Tapi kalau keluar cerita, sebab nanti tu banyak alur cerita. Oh, dia ni suka tengok movie ni. Dia suka tengok movie. Macam-macam boleh. Dekat your page tu, kita akan dapat tahu kawan kita suka apa. Macam tu lah juga TikTok push kita punya video. Bila video kita suka berkaitan dengan agama, berkaitan dengan education. Jadi TikTok akan post, akan hantar kepada orang-orang yang minat video berkaitan yang macam kita buat. TikTok akan bagi post, dan insya-Allah ramai lah akan tonton video kita. Itu yang kita sekarang ni, tugas kita buat saja. Buat saja, guna ilmu yang ada ni, buat, insya-Allah. Dah lama-lama ni dia akan biasa. Kalau permulaan tu duk gagap depan handphone memang biasa je. Itu biasalah. Saya dulu berapa kali duk ulang, Assalamualaikum tak kena, tak jadi. Buat sikit tak jadi, buat sikit gagap, buat sikit, itu biasa. Tapi kita kena training dulu supaya yang pertama sekali kita cakap ni fasih. Kita cakap fasih. Yang kedua, kita pandai mengedit. Kita pandai mengedit. Kalau tak fasih, kat mana kita nak buang? Kita tahu. Kadang-kadang tak perlu fasih pun. Kita cakap gagap tapi kita edit, kita lajukan suara, kita buang yang mana tu kita buang, dia jadi cantik juga. Itu cara kedua. Tapi kalau ada kemahiran yang bercakap sendiri, itu memang kelebihan lah. Itu memang kelebihan. Okey, baik. Jadi setakat ni ada soalan apa-apa tak? Okey, tak ada soalan. Saya nak share sedikit je. Sedikit lagi. Saya nak share. Okey. Kalau kita... contoh. Saya suka tengok cerita kartun. Jadi keluarlah Dragon Ball kat depan. Okey, contoh. Contoh kita tengok kat sini. Gambar Dragon Ball lah kan. Kita tengok. Jadi kita rasa semak. Kita rasa yang tepi-tepi ni sakit mata tengok, kacau je. Macam mana kita nak bersihkan? Cara dia mudah je, tekan lama-lama. Dia akan keluar macam ni. Oh, tak boleh. Yang ni tak boleh. Sekejap. Okey, contoh dia nyanyilah. Tekan lama-lama. Oh, tak boleh ya. Dia tak boleh waktu time saya screen share. Maknanya ni benda ni. Clear display ni kita tekan, dan tulisan-tulisan yang ada pada ni semua akan hilang. Maknanya skrin kita bersih lah. Skrin kita tak ada gangguan. Gangguan apa-apa tak ada. Kalau tekan clear display. Dia tekan ni. Contohlah video keluar tu video yang kita tak suka. Video orang gelik ke, video orang ni ke. Sama juga. Tekan lama-lama. Ambil je. Not interested. Terus. InsyaAllah video tu akan keluar kat kita lah. Maknanya video yang kita tak suka tu buang. Barulah yang mana yang gelek-gelek tu tak ada. Baru yang tak ada. Maknanya buang. Not interested. Maknanya kita tak ni. Lepas tu kita rasa video ni bahaya, nak report boleh juga. Report dekat TikTok. Ni report. Video ni membahaya, tak sesuai untuk kanak-kanak. Boleh report.
dan video ni terlalu menjolok mata, boleh report. Not interested ni pun kita buka report, mana kata dia tak sesuai, kita tak nak dia keluar dekat kita punya your page, buang. Ni kalau nak save lah, save boleh. Yang ni kalau nak tadi nak clear kan. Yang ni kalau nak contohnya saya cakap lambat, nak cepat, nak speed kan, yang apa tukang speaker cakap tu, boleh, dia boleh speed kan, jadi laju sikit, laju sedikit. Okey, baik, itu tambahan saja untuk hari ini. Jadi insya-Allah semoga ada manfaatnya pada hari ini. Saya kalau ada soalan apa, boleh terus direct tanya pada dalam grup untuk lebih faham lah, untuk kita lebih faham. Dan task yang bagi nanti saya akan hantar ke dalam grup, supaya semua dapat tengok balik apa task-task dia. Dan insya-Allah dah siap, boleh terus hantar ke dalam grup. Dah siap, boleh terus hantar dalam grup, bagi tahu task berapa, hantar link. Task berapa, link sahaja, bukan video, link sahaja. Jadi insya-Allah saya serahkan kepada Ustaz Azhari, host kita pada hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada ceramah kita pada petang ini. Alhamdulillah, Al-Fadil Ustaz Syarul Azhar bin Murad, penceramah yang hebat pada petang ini di atas ilmu yang disampaikan, banyak tip-tip macam mana nak edit video. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat lah kepada kita semua, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, bagi yang belum daftar lagi, tuan-tuan boleh tekan link untuk pendaftaran. Dan esok hari yang terakhir, macam mana ceramah kita maklum, kita wajib ataupun kena hantar video, satu video dalam link WhatsApp. Dan kami daripada pihak bahagian pusat masjid ada buat satu pertandingan video TikTok. Hadiahnya pun agak menarik lah tuan-tuan. Jadi rugilah kalau tuan-tuan tak dapat hadir esok. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan berjumpa lagi pada esok pagi, jam 9 pagi. Selain itu tuan-tuan boleh melihat semulalah pengajian kita pada hari ini, start pada pukul 9 sampai pukul 12. Kedua kita masuk balik sampai pukul 4 di FB bahagian pengurusan masjid. Tuan-tuan boleh lihat mana sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan kita yang tak dapat masuk pada pagi dan petang. Jadi mereka boleh lihatlah di Facebook bahagian pengurusan masjid. InsyaAllah tuan-tuan boleh wawarkan kepada sahabat-sahabat kita. InsyaAllah kita masih ada satu hari lagi, InsyaAllah pada hari Ahad. Kelas kita akan bermula pada 9 pagi, InsyaAllah. Jadi saya kira setakat inilah pengajian kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada esok pagi pada waktu yang sama, bermula 9 pagi, InsyaAllah. Mungkin tuan-tuan ada pertanyaan sebelum kita berakhir. Tuan-tuan ada pertanyaan? Tak ada. Saja mungkin ada kata-kata terakhir sebelum Baik, insyaAllah sebelum kita akhir pada hari ini, jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa esok pada waktu yang sama, 9 pagi hingga 4 petang. Dan insyaAllah sebarang pertanyaan boleh bertanya di dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. InsyaAllah saya akan bantu sedaya upaya, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita tangguhkan pengajian kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum. InsyaAllah tuan-tuan
InsyaAllah kita akan berjumpa esok pagi insyaAllah. Hari yang terakhir insyaAllah. Tuan-tuan boleh jemputlah sahabat-sahabat yang lain lah, yang mana yang tak dapat masuk pada petang ni. Tuan-tuan boleh lihat semula di Facebook live, di Facebook bahagian pengusaha masjid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik.